Okey. So bila besi ni kita masukkan ke dalam air yang suhu dia 27 darjah Celsius. So nanti air ni dia akan jadi panas. Berapa panas dia? Kalau tadi suhu awal 27, bila dah masukkan besi dalam ni, besi yang 100 darjah Celsius ni, dia akan naik suhu dia. Ni kat sini dia bagi tahu dah. Dia meningkat 32 darjah Celsius. Okey. Dia meningkat 32 darjah Celsius. So tadi air ni 27 darjah Celsius. Bila dah masuk besi yang 100 darjah Celsius, air jadi panas. Terjadilah suhu akhir dia 32 darjah Celsius. Okey, yang besi pula tadi mula-mula masuk dalam ni berapa suhu dia? 100 darjah Celsius kan? Ni suhu awal besi. Kalau masukkan dalam air ni, nanti air ni jadi panas 32 darjah Celsius. Daripada 27 jadi 32. Besi ni daripada 100 darjah Celsius terjadi juga 32 darjah Celsius. Sama juga macam dengan suhu akhir air ni. Kalau suhu akhir air ni 32 darjah Celsius, suhu akhir besi pun 32 darjah Celsius. Boleh? So kesimpulannya apa? Kita tengok air. Tadi air kan? Ni air ni. Air yang ni lah. Okay, air ni suhu awal 27 darjah Celsius. Suhu akhir 32 darjah Celsius. Okay, tu air. Okay, kita pergi yang besi. Besi suhu awal. Mula-mula tadi awal 100 darjah Celsius. Bila suhu akhir besi, bila kamu dah masukkan ke dalam bikar air ni, daripada 100 darjah Celsius dia jadi 32 darjah Celsius. Sama macam suhu akhir air yang dalam bikar tu. Sama dengan ni juga. So 32 darjah Celsius juga. Sebab dalam soalan ni dia kata jika suhu air tu meningkat 32 darjah Celsius. So ni suhu akhir air lah ni. Kalau suhu akhir air dia 32, suhu akhir besi pun 32. Okey. Jadi kat sini dia punya keseimbangan terma dia. Okey, dia punya keseimbangan terma dia. Haba yang dibekalkan oleh besi sama dengan haba yang diterima oleh air. Okey, sama. So, boleh tak kamu cari haba yang dibekalkan oleh besi? Okey, haba, nak kira tenaga haba, formula dia satu formula yang cikgu dah ajar last week, iaitu apa? Q sama dengan MC theta. Okey, ni jisim besi ada, tapi muatan haba tentu besi dia bagi tak? Dia tak bagi kan? So tak boleh kira lah sebab tak ada muatan haba tentu besi. Ni perubahan suhu ada. Okey, so tak bolehlah kira haba yang dibekalkan oleh besi. Tapi boleh tak dia kira haba yang diterima oleh air? Boleh kan? Q sama dengan MC theta. So M, jisim air 0.5 kg. Boleh kira 0.5, berapa jisim air? 1.5 lah. Okey, 1.5. Muatan haba tentu air yang ni kan, muatan haba tentu air. Lepas tu ni perubahan suhu. So boleh kira lah. Kira. Jadi jisim air, tadi jisim air apa je? Kamu jangan confuse yang ni jisim ni besi. Yang ni air, jisim air. So jisim air 1.5. Muatan haba tentu air 4,200. Perubahan suhu air tinggi tolak rendah berapa? 32 tolak 27. 5 kan? So kamu akan dapat
31,500 Joule. Okey. Okey, so kalau kat sini 31,500 Joule haba yang diterima oleh air, haba yang dibekalkan oleh besi pun samalah 31,500 Joule. Sama. Kalau ni 31,500 Joule haba yang diterima oleh air, haba yang dibekalkan oleh besi pun 31,500 Joule. Sebab ni keseimbangan terma kan. Sama. Jadi boleh tak kira muatan haba tentu besi? Nah, haba yang dibekalkan oleh besi berapa tadi? 31,500 Joule kan? Dah dapat kan? Lepas tu jisim besi 0.5. Ni besi 0.5. Yang kamu nak cari muatan haba tentu besi. Tak tahu. Perubahan suhu besi. Tadi suhu awal 100. Suhu akhir 32. Cara ni adalah suhu tinggi tolak suhu rendah. 100 tolak 32 berapa? 100 tolak 32. Dapatlah 60 lah. 8. Okay, so kamu dapatlah cari dia punya C. So nak cari C 31,500 bahagi 0.5. Ni dapat 68. Kiralah guna kalkulator dapat berapa? Kira guna kalkulator dapat berapa? Respon. Respon 926.47. 926.47 kan? Ya, betul. So itulah jawapannya 926.47. Okay, unit apa unit dia? Kita bagi tahu unit. Ini tadi 31,500. Apa? Oh, kalau nak senang kamu masukkan unit dia awal-awal supaya kamu tak confuse apa unit dia. So kat sini tadi 31,500 Joule, yang ni 0.5 K. 0.5 kg. Ni 0.5 kg. Lepas tu 68 darjah Celsius. Okey, so unit dia ni Joule kan? Joule. Lepas tu ni kg ni, kg kat bawah. Bila naik atas jadi apa? Jadilah kg negatif 1. Ni darjah Celsius ni kat bawah. Bila naik atas jadilah darjah Celsius negatif 1. So ni lah unit dia. Betul tak? Boleh ke? So itulah unit dia Dia fizik mesti ada unit lah. Tak ada unit, tak ada markah. Boleh. Ni apa benda ni? Okey dah. Okay, next. Next, kita pergi contoh 4. Dia kata apa ni? Seketul plumbum berjisim 2 kg dijatuhkan dari tingkat atas sebuah bangunan setinggi 32.5 meter. Jika tenaga keupayaan graviti awal plumbum ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga telma. Telma ni apa benda? Telma ni haba. Maksudnya benda yang jatuh daripada tingkat atas dia akan ada tenaga haba, tenaga telma dia. Okey, berapa kenaikan suhu ketulan plumbum itu apabila menghentam lantai? Okey, mula-mula bayangkan ni bangunan. Lepas tu ada seketul plumbum jatuh. So kalau jatuh, dia punya tenaga keupayaan graviti dia berapa? Okay, apa formula nak kira tenaga keupayaan graviti? Puan dah belajar ke benda ni? Tenaga keupayaan graviti ni? Ada belajar tak sains dalam tajuk sains? Tenaga keupayaan graviti, formula dia punya formula dia, tenaga simbol dia E energy. Energy sama dengan mgh. M ni mass, jisim.
Make sure kg lah. G tu apa? Gravity. Dia bagikan gravity. Ni. H apa? H. Height. Ketinggian. Unit dia apa? Meter. Okey, korang masuklah dalam formula ni. So dapat apa? Tenaga keupayaan graviti. Mass plumbum, jisim plumbum 2 kg. Gravity 10. Campur dengan height. Berapa ketinggian dia? 32.5. Okey, guna kalkulator dapat berapa? Okey, respon. 650 E. 650. Okey, betul. Okey, sekarang ni energi, tenaga. Unit ni mesti apa kalau tenaga? Energi. Mestilah. Apa unit dia? Simbol dia apa? Simbol tenaga. Simbol tenaga. J besar. Ya betul. Joule. So 650 joule lah. Jadi tenaga keupayaan graviti ni dia akan ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga thermal pula. Tenaga haba ni. Maksudnya tiba-tiba ditransfer tukar kepada tenaga haba. So tenaga haba ni yang inilah 650 joule ni. 650 joule. Okey. Tenaga haba boleh, tenaga thermal pun boleh, samalah thermal haba. Okey, so nak cari apa? Kenaikan suhu. Formula yang kita belajar nak kira tenaga haba. Ingat tak? Q sama dengan MC theta kan? So dah tahu dah 650 joule. 650 joule. Lepas tu mass. Jisim plumbum tadi berapa? 2. Lepas tu muatan haba tentu plumbum. Ni 130. Yang kamu nak tahu dia punya kenaikan suhu dia berapa kan. So berapa perubahan suhu dia? Ni lah perubahan suhu dia theta. Carilah theta ni berapa perubahan suhu. Dah dapat dah 650, 2, 130. So berapa theta dia? Kira berapa? Respon? 2.5. Okey, betul. 2.5. So nak kira dia. Ni theta sama dengan 650 bahagi 2. Yang ni 130. So dapatlah 2.5. So unit dia apa kalau unit suhu? Berapa unit suhu? Ya betul, 2.5. Okey. Suhu mestilah unit dia apa? Bukan jawapan fizik mesti ada unit. So apa unit dia? Respon. Darjah Celsius. Okey betul, 2.5 darjah Celsius. Macam tu lah. Boleh. Okay, next. Ada lagi tak? Okay, contoh 5. Jika 2 kg air panas pada suhu 100 darjah Celsius ditambahkan kepada 10 kg air sejuk pada suhu 28 darjah Celsius, berapakah suhu akhir campuran itu? Macam nak buat ni? Maksudnya kita ada air panas. Ni air panas. Lepas tu kita ada air sejuk. Ni air sejuk. Okey. Jika 2 kg air panas pada suhu 100 darjah Celsius ditambahkan kepada air sejuk pada suhu 28 darjah Celsius, berapakah suhu akhir? Okey. Kalau masuk air panas ke dalam air sejuk, mestilah air sejuk ni suhu dia naik kan? Tadi suhu awal dia berapa? Suhu awal
suhu awal dia 28 darjah Celsius. So kalau dia naik, so berapa suhu air dia? Suhu akhir dia tak tahu kan. Kalau tak tahu kamu buatlah X. Tak tahu berapa suhu akhir dia. Tapi dah akan jadi panas lah. Okey. Okey, ni untuk air sejuk. Okey, untuk air panas ni pula. Tadi air panas suhu awal dia 100 darjah Celsius. Kalau dah masuk dalam air sejuk, nanti daripada panas mesti jadi sejuk tu lah. Mesti dia akan jadi sejuk. Maksudnya dia akan apa? Dia akan suhu dia akan turun. Okey, suhu dia turun. So suhu dia turun berapa? Tak tahu kan. Jadi kalau tak tahu, jadi kamu buatlah X. Jadi suhu akhir dia X. Tadi memula panas 100 darjah Celsius. Bila masuk dalam air sejuk, air panas tadi dia akan turun suhu dia. Tak tahu. So buat X. Nanti kamu carilah nilai X. Okay, kamu carilah nilai. Sekejap. Kamu carilah nilai suhu akhir untuk air panas dan suhu akhir untuk air sejuk. Nilai dia sama tau. Sebab tu cikgu ni X, yang ni pun X. Yelah suhu akhir dia sama lah sebab dah bercampur. Jadi suhu akhir dia sama. Okey. Jadi kira. Maksudnya apa? Buat macam tadilah keseimbangan terma tadi tu. Keseimbangan terma. Keseimbangan terma kata apa? Dia ni lah haba yang dibekalkan oleh air panas sama dengan haba diterima oleh air sejuk. Sama. Okey. Jadi nak kira tenaga haba mestilah formula yang kita dah belajar tu iaitu apa? Q sama dengan MC theta. Maksudnya nak kira haba diterima oleh air sejuk, Q sama dengan MC theta. Nak kira haba yang dibekalkan oleh air panas pun Q sama dengan MC theta juga. Okey. Jadi kamu buatlah tak ada space aku. Okey, kamu buatlah M1 C1 theta 1 sama dengan M2 C2 theta 2. Okey, untuk air panas. Berapa jisim air panas? 2 kg kan? Masuklah 2 kg. Okey. Lepas tu muatan haba tentu air dia bagi tak? Dia tak bagi tak apalah. Kamu buat je C. Okey. Perubahan suhu air panas. Air panas perubahan suhu dia. Tadi suhu akhir dia X, suhu awal dia 100. Dia perubahan suhu mestilah suhu tinggi tolak suhu rendah. So yang tinggi mestilah 100 darjah Celsius kan. Suhu akhir ni mestilah suhu rendah sebab dia jadi sejuk kan. Dia jadi sejuk. Kalau jadi sejuk mestilah yang ni suhu dia suhu rendah. Jadi suhu tinggi tolak suhu rendah. 100 tolak X. Okey, sama dengan haba yang diterima oleh air sejuk pula. Berapa air sejuk kena jisim? 10 kg kan? 10 kg. 10 kg kan air sejuk. So ni 10. Lepas tu muatan haba tentu tak tahu dia tak bagi. Tak apalah dia tak bagi tak apa. Okey, perubahan suhu. Perubahan suhu untuk air sejuk.
tadi suhu air sejuk 28 darjah Celsius. Ni suhu rendah. Dah kena air panas, dia naiklah suhu dia. X. So X ni mestilah suhu tinggi, betul tak? Ya, mestilah suhu tinggi. So perubahan suhu, konsepnya adalah suhu tinggi tolak suhu rendah. So suhu tinggi dia X tolak dengan suhu rendah dia 28. So nak cari nilai X. So yang ni C ni kamu boleh cancel ni. So kamu tengok ni 2, ni 100 tolak X sama dengan 10. Ni C, X tolak 28 per dengan C. So ni boleh potong kan C. So dah tak adalah C. So yang tinggal apa? 2 100 tolak X sama dengan 10 X tolak 28. Okay, so ni dah macam persamaan kuadratik kot. Cari nilai X. Okay, apa nilai X? Respon. Cuba kira. 2 darab 100 berapa? 200 tolak ini 2x sama dengan ni 10 darab x 10x. Yang ni 280. Okey. Lepas tu dapat tak cari nilai x? So apa? 6.66 40 darjah Celsius. Ya, 40 darjah Celsius. Betul. Dan Nisha jawab Farisha jawab 6.66 ni apa benda ni? Oh, okey. Ya, jawapannya 40 darjah Celsius So nak senang kamu boleh ni kamu tukar kedudukan lagi senang kot. So yang ni 10 tolak X 10 tolak X pula. 10X tolak 280 sama dengan 200 tolak 2X. So kamu kumpul lah X tu belah kiri. So 10. Saya tak dapat counting Tak dapat counting Sekejap. Why? Mana cikgu dia? Sekejap. Kenapa tak dapat counting ni? Okey, tiba-tiba pula problem. Okey, so betul lah tadi jawapan dia 40 darjah Celsius. Okey. Tak lah tiba-tiba laptop ni problem pula dah. Tak dapat nak counting. So X sama dengan 40 darjah Celsius lah. Okey. So tu sajalah setakat ni. Berapa soalan ni bincang? Banyaklah juga kan? Faham Faham ke? Okey, itu saja setakat ni. So nanti kita masuk pula topik lain. Okey. Okey, boleh. Okey, bye-bye. Okey, bye.
Alright. Okay. Okay, dia cikgu masuk dalam YouTube link nanti kamu tengoklah YouTube tu. Okay, bye. Okay, boleh left.